Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Jondi. Tumpuan berita, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sentiasa memainkan peranan penting dalam menyebar fakta yang sahih untuk membantu usaha pembangunan negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul, berkata UKAS bersama agensi media lain juga bertindak sebagai medium penyampaian berita dan informasi yang berkesan kepada semua lapisan masyarakat. Menurutnya, sebagai media rasmi kerajaan negeri, UKAS memainkan peranan bagi memaparkan maklumat yang tepat sekaligus menangkis laporan yang memburuk-burukkan kerajaan dengan menyebarkan berita palsu untuk menghasut pemikiran rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam UKAS Sehati Sejiwa di Courtyard Tegas Digital Village, Kuching pada Ahad. Hadir sama pemangku pengarah UKAS Samuel Simon, ketua-ketua seksyen UKAS, warga kerja UKAS dan rakan-rakan media. Tambah Dato' Abdullah lagi, semua warga kerja UKAS perlu membina budaya kerja yang lebih efisien, malah meningkatkan kepakaran sedia ada dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Menyentuh perkara lain, Dato' Abdullah memberitahu operasi UKAS akan terus diperkasakan dengan penambahbaikan baharu yang akan mempertingkatkan sistem urus tabir dan penyebaran maklumat. Pelbagai aktiviti diadakan pada malam tersebut bagi menghangatkan majlis seperti persembahan dan cabutan bertuah, pemotongan kek hari jadi Dato' Abdullah serta warga kerja UKAS yang lahir pada bulan Oktober, November dan Disember. Tidak ketinggalan, Dato' Abdullah turut menyampaikan cek sumbangan kepada Kelab Kebajikan Unit Komunikasi Awam Sarawak untuk menjalankan pelbagai aktiviti pada tahun 2023. Berita seterusnya, Persatuan Cina Sarawak berjaya mengumpul 18 persatuan untuk turut serta dalam Festival Seni Budaya Miri yang diadakan selama 2 hari bermula 10 hingga 11 Disember. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, objektif utama pengajuan festival ini bertujuan mempromosikan Sarawak berbilang budaya terutamanya dalam kalangan generasi muda. Festival Seni Budaya Sarawak. With the organising committee main objective of promoting multicultural Sarawak, especially to our younger generations, it is important for the conservation of our cultural heritage resources. I think Sarawak, we are very blessed. We have now 31 ethnic groups in Sarawak, and we are indeed very blessed that we have been living in peace and harmony. Of course, in our ministry as Sarawak government, led by our Premier Sarawak, we are very focused on this. In Sarawak, we make sure that we continue with this peace and harmony. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Festival Seni Budaya Sarawak di Dewan Suara Miri pada Sabtu. Jelasnya lagi, ia adalah detik bersejarah yang luar biasa apabila pelbagai kumpulan etnik mengambil bahagian sekaligus menunjukkan suasana harmoni sebenar yang hanya dapat dilihat di Sarawak. Justru Dato' Sebastian berharap tradisi menyambut perayaan seperti ini akan diteruskan dan dijadikan sebagai acara tahunan demi keamanan rakyat dan kepentingan negara. Festival Seni Budaya Sarawak ini merangkumi pelbagai aktiviti seperti pertandingan karaoke lagu Mandarin, Melayu dan Iban, persembahan tarian kebudayaan Sarawak, bengkel seni budaya tari Sarawak serta kaunter-kaunter pameran dan jualan minuman dan makanan tempatan. 18 persatuan yang turut serta adalah seperti berikut. Selanjutnya, masyarakat tempatan khususnya penduduk kampung harus mengambil peluang menggunakan kaedah moden untuk berjaya dalam aktiviti pertanian. Menurut Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben, penggunaan kaedah moden dalam pertanian boleh menjurus kepada peningkatan taraf ekonomi masing-masing. Ujarnya, pendekatan moden dilakukan secara sistematik terhadap aktiviti pertanian yang diceburi seperti kelapa sawit, lada dan tanaman konten akan menambahkan hasil pengeluaran dan pendapatan.
Beliau berkata demikian dalam program Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Tong Nibong di sini pada Sabtu. Dalam program tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup itu merasmikan projek Bina Peparitan Kampung Tong Nibong berjumlah RM90,000 yang telah siap pada September lepas. Beliau turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM15,000 bagi pampasan tapak bina baharu Dewan Kampung Tong Nibong. Martin turut mengumumkan peruntukan dana MRP bagi tahun 2023 berjumlah RM20,000 untuk kerja membaik pulih Balai Raya Kampung Tong Nibong, manakala RM5,000 masing-masing diperuntukkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Biro Wanita, Belia dan Ahli Jawatankuasa Gereja St. David Kampung Tong Nibong untuk pengurusan dan aktiviti masing-masing. Keperkembangan di Meradong, penduduk Rumah Panjang Michael, Jabatan Merah Bintango kini menarik nafas lega selepas mempunyai sebuah rumah panjang baharu dengan dilengkapi bekalan elektrik dan air. Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing berkata, projek tersebut adalah hasil keprihatinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS terhadap penduduk di kawasan luar bandar. Beliau juga merakamkan ucapan terima kasih kepada penduduk di rumah panjang tersebut di atas kepercayaan menyokong sepenuhnya Wakil Rakyat GPS pada pilihan raya negeri PRN dan pilihan raya umum PRU yang lepas. Ujarnya ia merupakan pilihan terbaik oleh rakyat di situ untuk membangunkan daerah Meradong agar terus maju dan membawa banyak lagi peruntukan daripada Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dalam masa 5 tahun lagi. Datuk Ding berkata demikian semasa menghadiri program Gawai Mangkong Tiang dan perasmian Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Michael, Jabatan Merah Bintango pada Sabtu. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyumbangkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP bernilai RM10,000 kepada Persatuan Tuai-Tuai Rumah Daerah Meradong untuk menjalankan aktiviti tahunan dan RM5,000 kepada JKKK Rumah Michael dan Biro Wanita untuk menjalankan aktiviti tahunan pada tahun 2023. Manakala di Betong, dalam usaha mengekalkan warisan seni kraf masyarakat Iban, Kelab Pengelandiak Jari Bukit Saban telah menganjurkan kursus asas nyimpai yang diadakan di Rumah Canggan Senabong Danau di Sepau. Kursus itu dianjurkan bagi memastikan seni warisan itu tidak hanyut ditelan zaman dan seterusnya dapat diwarisi oleh generasi-generasi muda dan generasi yang akan datang. Majlis penutupan kursus tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu pada Ahad. Kursus itu diadakan bagi menghasilkan simpai iaitu kemasan yang digunakan untuk mengikat bekas simpanan parang. Ia diterajui oleh pengerusi Kelab Pengelandiak Jari Bukit Saban, Nicholas Jana dan disertai oleh masyarakat setempat dari pelbagai lapisan usia. Antara pengisian majlis penutupan adalah demonstrasi nyimpai oleh 3 orang peserta terpilih, pameran hasil tangan peserta dan penyampaian sijil kepada peserta. Beralih dengan paparan di Miri, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Sarawak Maksak telah mengajarkan program Derma Darah 2022 sempena jelajah setitik darah sejuta harapan Maksak Sarawak di Bintang Mega Mall Miri pada Sabtu. Program Jelajah Setitik Darah Sejuta Harapan Maksak Sarawak ini telah dilaksanakan di bahagian-bahagian terpilih di negeri ini bermula 26 November hingga 10 Disember 2022 dan Miri yang merupakan destinasi terakhir jelajah ini. Matlamat kempen kali ini adalah memberi pendedahan kebaikan menderma darah selain mengeratkan silaturahim bersama Maksak setelah keterbatasan melaksanakan program kebajikan bersama pasca pandemik COVID-19. Program ini merupakan anjuran Maksak bahagian Miri dengan kerjasama Tabung Darah Hospital Miri, Sukarelawan Jalanan Miri dan Bintang Mega Mall. Residen bahagian Miri, Abdul Aziz Muhammad Yusof turut hadir bagi menyokong program ini serta menyampaikan sumbangan dan baucer bernilai RM50 kepada setiap penderma. Seramai 81 orang penderma darah telah hadir dan berjaya mengumpul 63 pen darah. Masih dengan laporan di Miri, Pesta Gelimeh atau Pesta Ngelimeh bukan sahaja menjadi platform untuk mengendengahkan keunikan makanan tetapi turut memupuk perpaduan di kalangan masyarakat orang Ulu. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Highland Development Authority HDA, Datuk Robert Laing Anyi, pesta itu dapat menghimpunkan seluruh masyarakat Berawan dan masyarakat lain seperti Iban, Kayan dan orang Ulu lain di situ. Katanya ini sekaligus mewujudkan semangat perpaduan yang bukan sahaja mengeratkan hubungan masyarakat luar tetapi juga di kampung. Jelas beliau dengan populasi masyarakat orang Ulu yang hanya 6% di negara ini.
adalah penting untuk mempunyai hubungan yang baik dengan kaum majoriti besar. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Pesta Gelimeh 2022 di Kampung Long Terawan Mulu di sini pada Sabtu. Antara acara-acara yang lain diadakan ialah Malam Kebudayaan, Mini Regata, pameran kraf tangan, pameran makanan penduduk tempatan dan memancing. Terdahulu, Pengerusi Persatuan Berawan Sarawak, Datin Catherine Awing, mencadangkan Pesta Gelimeh ini diadakan setiap tahun secara bergilir dan tahun hadapan akan diadakan di Long Jegan. Katanya ini sekaligus mempromosikan budaya dan adat resam masyarakat Berawan kepada penduduk luar dan mewujudkan semangat persaudaraan antara masyarakat Berawan sendiri. Sedikit laporan sukan. Barisan pemain bawah 20 tahun pasukan Serian FA diseru agar meningkatkan prestasi dan tidak berpuas hati dengan pencapaian mereka ketika ini. Menurut Residen Persatuan Bola Sepak Bahagian Serian, Philip Jabu, pemain juga disaran menceburi bidang pengurusan atau kejurulatihan dan tidak hanya mengharapkan karier sebagai pemain bola sepak semata-mata kerana peluang untuk menyertai kelab atau pasukan yang lebih tinggi adalah sangat terhad. Yang si nasib baik, yang si dapat berjalan jauh ya, kemungkinan kita menjadi pengurus macam saya dengan dulu. Saya pemula-mula dulu adalah pengurus pasukan, because saya si bagus dekat game. Saya kurang skill dekat game, tapi rezeki lebih kepada pengurus. Jadi penguruslah. So yang akan berlaku kepada player-player semua lah. Beliau berucap demikian pada Majlis Apresiasi Pasukan Bola Sepak Serian FA bawah 20 tahun di Hotel Roxy Serian pada Ahad. Menyentuh perkara lain, Philip mengingatkan pasukan luar yang berhasrat untuk mengikat pemain Serian FA agar memaklumkan kepada pihak pengurusan terlebih dahulu. Dedahnya, sekitar 5 hingga 6 pemain Serian FA sedang diintai oleh kelab bola sepak dari bahagian lain. Majlis apresiasi tersebut diadakan sebagai menghargai kejayaan pasukan bawah 20 tahun Serian FA muncul naib Johan Liga Bola Sepak bawah 20 tahun 2022. Ia selepas mereka tewas 3-5 di tangan pasukan Miri menerusi penentuan sepakan penalti pada aksi final berlangsung 3 Disember lepas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chondi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.